wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama diizinkan Allah untuk bertemu atas satu tujuan, iaitu mentadabbur ayat-ayat Allah. Mentadabbur ayat-ayat Allah ni, apa dia punya kerangka yang kita nak pegang? Kenapalah saya datang tadabbur ni? Atas asal apakah? Supaya benda itu menjadi prinsip utama kita lah. Apa yang kita lakukan ni mudah-mudahan atas dasar kita beriman kepada sebuah ayat daripada Quran, sebagaimana yang Allah firmankan sebagai bentuk zajrun, teguran Allah atas tanda kasih sayang kepada hamba-hambanya di dalam sebuah surah. Cuba tengok, kita buka ni dululah. Surah 47. Kita mula dengan tilawah surah ni, surah ayat ni. Surah 47. Buka dulu. Ayat dia ayat yang ke-24. Surah 47 ayat yang ke-24. Terletak pada muka surat 509. Ni ayat yang kenapa kita lakukan ni, atas dasar kita beriman dengan ayat ni dan menjawab pertanyaan Allah kepada kita. Kita bincang ayat ni dulu sikit sebagai nak refresh lah kepentingan tadabbur dan tujuan utama tadabbur dan kewajipan Quran ni untuk ditadabbur. Ayat 24 Rujuk surah berapa? Surah Muhammad. Surah nombor 47. Ayat 204 204 pula. Ayat 24. 24. Banyak sangat pula. Ayat 24. Sebelum tu tadabbur tu, apa yang kita buat dalam tadabbur? Bila sebut tadabbur, apa proses dia? Kau boleh beritahu, dapat hadiah. Apa proses kita buat sepanjang kita tadabbur ni kan? Dah berapa kelas ni kan? Nampak tak proses yang kita lakukan? Apa pertama? Baca dia, lafaz. Jadi memerhatikan lafaz. Jadi kita baca ayat sama-sama. Bukan saya je baca, semua baca. Sebab ayat Quran ni bukan untuk saya je, untuk kita sama-sama. Tuhan kita semua sedang berbicara dengan kita semua masing-masing secara apa? Secara ramai ke sebenarnya secara personal? Allah ni bicara kat kita ni sebenarnya ayat ni secara jama'i ke kan, ataupun secara personal? Ya ke? Ramai Ya, ramai Hakikatnya sebenarnya personal lah. Sebenarnya personal, masing-masing ayat ni untuk kita sendiri masing-masing. Sebab kita nanti bertemu Allah ni ramai-ramai ke personal?
Personal juga kan, masing-masing nanti dengan apa yang kita ada ni, kita baca ni. Kita take it personal. Okey? Jadi pertama kita baca lafaz. Kemudian yang kedua, tadabbur yang kedua, apa proses yang kedua? Kita terjemah dia, makna dia, perhatikan makna dia. Itulah maksud tadabbur. An-nazar. Nazar ni pemerhatian yang mendalam, nazar. Nazar. An-nazar ni tadabbur proses tadabbur ni ada banyak lagi pandangan lain dah. Saya bagi yang ringkas je. Iaitu apa dia? Istilah dia lah an-nazar ila ma warai. Satu al-lafzi, lafaz. Ini pemerhatian kepada apa yang ada di sebalik lafaz ni. Jadi kita tengok lafaz kita baca, sebab tu kita baca. Okey, yang kedua al-makna. Al-makna ataupun ma'ani, jamak dia lah, kita panggil makna. Jadi yang kedua apa? Tengok makna dia. Yang ketiga al-ibrah. Ibrah ni maknanya pengajaran dia. Jadi ibrah ni lah yang rumit sikit. Kena tahu ayat ni makna dia, kalimah tu dari segi bahasa dia, jalinan antara tata bahasa tu, baru dapat ibrah dia. Oh, sebab tu lah ayat ni macam ni, rupanya ada. Nanti kita tengok macam mana ibrah dapat dalam ayat ni. Contohnya. Proses ketiga ni kita buat. Dan yang terakhir ni al-maqasid. Maqasid ni apa? Tindakan, objektif ayat tu. Akhirnya kita nak buat apa? Tindakan yang kita boleh, tindakan dia daripada itu kita kena buat ni. Inilah tadabbur. Proses ni dalam nama tadabbur. Pemerhatian yang mendalam kepada apa yang ada di sebalik lafaz yang kita baca. Makna-makna yang kita baca, tengok makna dia apa. Kemudian daripada makna tu kita dalam lagi makna dia, dapat ibrah-ibrah dia. Dan daripada ibrah tu sekarang ni nak reflect ke siapa? Kat kita. Kadang-kadang dia cerita tentang Bani Israel ni. Itu Allah cerita, apa tujuan cerita pasal Bani Israel tu? Apa tujuan cerita pasal kaum Samud? Nak cerita buruk dia je ke? Tak, nak cerita ibrah yang dapat kena kat kaum ni. Apa sekarang ni kamu patut bertindak? Nak ikut perangai dia ke nak ubah? Itu ibrah dia. Itulah tadabbur. Proses ni pada ayat Quran. Jadi Quran ni kita nak bagi Quran ni sebenarnya selama ni kita baca, dia bukan jadi secara Quran ni dulu mungkin apa orang kata tak realistik kan. Kita hanya ambil dia dalam satu part saja. Tak relate pun dengan hidup kita kadang-kadang. Saya baca ni, alhamdulillah kitab dapat pahala. Sedangkan Quran ni adalah hidup kita, realistik, real. Dia adalah macam orang tengok drama dalam TV, kan? Sampai dia jadi realistik dalam hidup dia. Dia jadi macam cerita tu juga terbawa-bawa dia. Begitu dia rasanya hidupnya dalam kehidupan dia, sebab apa hari-hari dia hadap benda tu contohnya. Jadi begitu rosaklah. Jadi sekarang ni kita nak Quran ni sebenarnya inilah yang sepatutnya hidup dalam jiwa kita. Selama ni kita baca ayat Allah ni macam mana agaknya? Macam ni tak proses ni? Berlaku tak? Selama ni kita baca Quran, berlaku tak proses ni? Maka kita belum tadabbur lagi. Sebab itulah kita nak sekarang. Jadi sebab tu Allah ni sebagai kasihnya Allah kita ni, dia ungkapkan sebuah ayat ni yang kita baca sekarang. Cuba baca surat sekarang ni. Kita buka ayat ni ya. Dah buka semua dah? 47 ayat 24. Okey, cuba tengok. Baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Dah boleh terjemah. Macam mana kita nak terjemah? Nak terjemah ikut terjemahan ke nak terjemah satu-satu kalimah tu? Jadi kita kena terjemah detail satu-satu tu, lebih lagi kita nak akan nampak ibrah dia. Okey, kita tengok ayat ni. Allah tanya apa? Fala yatadabbaruna al-Quran. Jadi istilah ni istilah apa ni? Tadab. Apa proses dia? Ni. Saya terangkan ni dulu. Jadi mengapakah mereka tidak mahu apa? Perhatikan mendalam. Nazar ni mana? Nazar tahu nazar? Antara makna nazar lagi maksudnya menangguhkan. Tahu tangguhkan. Yunzarun walahum yunzarun, dalam Quran bila sebut yunzarun, anzara tu maknanya tangguh. Maknanya bila sebut nazara ni antara makna lihat macam mana? Bukan lihat sekali lalu, tapi dia tangguhkan lihat tu lama-lama. Tengok betul-betul sampai detail nampak. Itulah nazar. Boleh faham? Nah, itulah maksudnya perhatian yang sungguh-sungguh mendalam, lama-lama. Biar lama-lama kat situ. Tengok, berhenti kat situ lama-lama. Kepada apa? Apa yang ada di sebalik lafaz-lafaz yang kita baca tu. Sami buat tak macam tu? Kenapa kat WhatsApp kita boleh sungguh-sungguh lama-lama tadabbur dia WhatsApp tu? Kan kadang-kadang. Dulu. Tapi tidak kepada yang sesuatu yang paling mulia selama ni ada dengan kita. Al-Quran, kenapa tak buat macam tu? Rugi kita. Kepada apa? Makna ni semualah. Okey. Jadi Allah tanya sekarang ni. Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa Allah tanya? Soalan pertama. Kenapa Allah tanya? Satu, bila terpaksa tanya tu sebab apa? Sesuatu yang kena tanya antaranya tujuannya nak ingatkan dan juga ramai yang tak lakukan benda tu. Betullah kena wujud pertanyaan. Kan? Menunjukkan ramainya orang memang tak tadabbur Quran. Kan? Kalau ramai yang buat, tanya-tanyalah. Maknanya ramai tak buat. Ramai yang tak buat. Sampai Allah ni timbulkan pertanyaan supaya kita cakna sikit. Kenapa kamu tak buat ni? Apa masalah? Jadi Allah tanya. Jadi, sekarang kita terjemah satu-satu. Ni maknanya apa? Apakah? Ataupun, apakah? Apakah? Apakah apa? Fa ni? Lalu fa ni maka. Asal fa ni maknanya maka lah, maka. Jadi sekarang ni kita tengok ayat ni macam mana? Pelik tak? Apakah? Maka la yatadabbarun. La ni kita boleh letak dalam. Yatadabbarun ni mereka. Jadi kat sini maka mereka tidak mentadabbur Al-Quran. Jadi ayat ni nampak macam komplit ke macam ada sesuatu? Ni apakah? Apakah? Maka mereka tidak mentadabbur Quran. Macam mana? Ni lah nak tadabbur ni. Jadi sekarang kita kena buat proses mana? Proses ni. Ni sampai sini. Proses ni. Sekarang ni kita dah baca tadi. Proses satu. Kita sekarang tengah pindah proses ni sekarang. Fahami mendalami mana supaya dapat ni. Kita buat tak proses ni kat sekolah? Dalam pelajaran lain? Sains ke? Semua buat tak? Buat. Saya tulis je perkataan ni. Ni. Apa? Apa ni? Semua dah laju dah jawab. Apa dia? CO2 apa? Tengok. Tadabbur ni selama ni masa kat sekolah dulu. Lepas tu dia dengan senang dia jawab. Selamba jawab. Carbon dioxide.
Alamak. Apa tu? Apa tu? Dia boleh describe lagi tu. Ini bukan, kita tak boleh hirup ni banyak-banyak kan. Macam-macam. Nanti dia boleh cerita kat fotosintesis macam-macam. Hebatnya. Selama ni dia tadabbur lah ni. Dia ambil perhatian kat benda tu sungguh-sungguh. Sampai dia pandai. Padahal benda tu susah, jauh daripada kita. Bukan bidang kita. Tapi kerana berrekat dengan kita. Begitulah sekarang ni, firman Allah ni adalah kita punya. Tapi kenapa kita tak dapat? Sebab kita tak buat benda yang patut kita buat, yang kita buat kat benda lain, kita tak buat kat dia yang mulia ni. Benda yang paling mulia, kita tinggal untuk buat proses ni. Tapi benda yang biasa-biasa kerana dunia punya pasal, ya kita habiskan masa buat sungguh-sungguh sampai kita pandai. Rugi tak? Nak kata rugi tu tak rugilah. Dengan itulah saya dapat duit, saya pandai. Kan? Ya. Tapi sebenarnya maksud rugi ni tak nampak. Bila kita rasa rugi benda ni? Di akhirat nanti. Sebab yang dulu yang kita buat yang proses habis ni, rupanya dia tinggal kat dunia aja. Bila kita tak kaitkan dia dengan sesuatu yang paling mulia, ini yang nanti kita nak bawa balik ke akhirat nanti. Nampak tak? Itu kita nak tadabbur tu, nak push. Baru kita rasa, ya Allah, ini rupanya hubungan saya dengan kamu selama ni. Jadi, hubungan kita dengan Tuhan macam mana? Ini firman Allah ni. Kita nak sedar kesadaran itu. Jadi sekarang ni, kat sini ada apa? Tengok ayat ni. Apakah, jadi maka ni macam satu reflect, kesan dah. Jadi sekarang ni apa kat sini? Jadi sebab itulah perkataan ni, kita boleh jarakkan lagi. Bacaan dia kita jarakkan, kita letak kat mana? Depan sikit. Ni soalan. Apakah? Ni buat tanda soal. Jadi tanda soal ni apa? Inilah dia punya. Ni dia punya permasalahan dia. Permasalahan dia. Itu pun masalah lah. Masalah ataupun punca ataupun halangan. Ni semua cerita kat sini ada satu bentuk. Halangan ni Allah tak sebut. Supaya apa? Masing-masing yang baca ayat ni fikir. Apakah masalah saya? Apakah masalah mereka semua ni? Masalah apa? Yang menghalang mereka, yang menjadi punca mereka ni, sehingga menjadikan mereka ni apa? Lalu maka mereka tidak sempat nak tadabbur Quran. Mereka tak ada masa nak tadabbur Quran. Mereka tak mahu tadabbur Quran. Apa? Sebab ada masalah apa? Masalah apa? Jadi tanya masing-masing. Itulah kita. Apa masalah kita? Jadi semua masing-masing mesti ada punca dia. Betul, Allah suruh kita apa dia? Buat cek apa punca kita yang menjadi penghalang kita untuk kita tadabbur ayat-ayat Allah. Kita boleh buang masa buat benda lain lama-lama yang kita rasa sangat penting tu. Rupanya benda yang paling penting dalam hidup kita, iaitu ayat Tuhan kita ni, yang mahal nilainya, kita boleh tinggal macam tu je. Patut tak? Inilah persoalan ni. Sebab itulah ni, ayat ni tadabbur ni pendek je ni. Tapi makna dia besar. Itulah dia kat sini . Di antara A dengan Fa ni, dia ada satu, kita sebut takdir yang kita boleh letak atas masing-masing punya masalah. Kat situ. Okey. Contohnya lah. Jadi sekarang ni Quran ni apa? Hidangan yang istimewa. Contoh macam ni . Kita pun balik rumah. Mak kita ni seronok kepulangan anak dia kan. Dia buat masak sedap-sedap. Dia masak sedap, dia pun hidang siap dah ni. Tinggal anak dia keluar, buka makan je kan. Jadi anak dia tak makan. Jadi mak dia pun tanya dia, kenapa dia tak makan? Kenapa mak dia tanya? Dah masak mahal-mahal ni, masak ni. Bukan beli ikan yang mahal ni, masak ni. Bukan main lagi kan. Kenapa tak makan? Jadi mak dia tanya dia sebab apa? Kenapa mak dia tanya dia? Mak dia masak menunjukkan apa? Kalau mak dia tak tanya, tak patutlah. Kenapa mak dia tanya? Sayang. Allah tanya sebab apa? Sayang. Allah dah bagi hidangan hebat tak kita? Apa hidangan hebat dia? Al-Quran. Macam mana Quran ni mahal tak Quran ni? Macam mana Quran ni sampai ke kita? Mudah ke susah? Baca sirah Nabi.
Nabi 23 tahun untuk menyempurnakan wahyu Quran ni. Hanya Quran sampai tadawwi ni Quran usaha sahabat Nabi kan. Utsman bin Affan membukukan Quran untuk sampai pada umat hari ni. Susah ke senang usaha mereka tu? Oh, kalau tidak kita ni memang tengah sembah pokok ke apa entah. Kan? Tapi kerana adanya agama ni Quran ni lah akhirnya kita ada duduk dalam nikmat ni. Hargailah dia. Ini hidangan hebat. Jadi sekarang ni mak dia tanya tadi, mak ni masak sedap-sedap bukan main lagi penat-penat masak. Tiba-tiba anak dia tak nak makan langsung. Tak nak tengok, tak nak rasa sesapan tu. Tadi mak dia tanya, kenapa tak nak makan? Kan? Sekarang ni Allah juga dah siapkan kita satu nikmat yang istimewa, hidangan ni, hidayah yang hebat ni. Tiba-tiba hamba dia buat dah macam tu je. Jadi Allah tanya sekarang ni, kenapa kamu tak nak makan makanan hebat ni? Kenapa? Apa alasan? Apa punca? Jadi mak dia tanya dia sebab apa? Tentang anak dia sakit kot, tak selera makan. Jadi kita yang tak nak tadabbur Quran ni mungkin sakit. Sakit apa? Hidayah tak ada. Hati kita berpenyakit. Kalau orang tu sihat, hati dia mesti dia suka nak melazati hidangan ni. Betul tak? Maknanya kita ada penyakit apa ni? Penyakit iman. Sebab tu Allah tutup dengan apa? Cuba tengok ayat lepas tu. Am ala qulubin atau kamu ni ada tak sihat sebenarnya. Hati kamu dah kena kunci. Sampai kamu tak rasa pun nikmat ni. Yang lain bukan main lagi kamu boleh berlama-lama ni. Hari-hari tengok buang masa tu. Tapi bila yang ni, baru beberapa minit dah rasa, bila nak habis. Kan? Ada penyakit ke apa? Kena kunci. Allah tanya, am ala qulubin akfaluha atau sebenarnya hati kamu ni ada kunci? Na'udzubillah. Nampak tak ayat tu? Inilah tadabbur. Inilah proses. Buat tak proses ni? Inilah proses yang kita buat tu. Memberi kesan besar tak? Walaupun satu ayat je. Rasa tak terpukul kita ni, ya Allah. Syaitan dihiaskan kita supaya benda yang bersalah ni, benda besar salah ni, tapi kita rasa okey je. Jadi sekarang Quran nak tarik kita balik. Jangan termakan dengan tipu daya tu. Kamu dalam bahaya juga ni kalau kamu tak tinggalkan benda ni. Sebab tu Allah dengan rahmat dia yang sayangnya sikit kita ni, dia nak kita berada dalam petunjuk. Betul Allah tanya, kenapa mereka semua tak mahu ni? Apa masalah dia? Apa punca dia? Hilangkan punca tersebut. Ubati jiwa kamu yang Allah tanya, am ala qulubin akfaluha atau sebenarnya kamu ni sakit? Hati kamu ada penutup, kunci? Jangan, tak nak. Orang yang terkunci hati dia mati ni adalah apa dia? Walahum azabun azim. Dalam Quran dalam surah 2 ayat 7 tu Allah kata, fatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati dia, wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Walahum azabun sebab hati dia mati ni, dia mendapat azab yang dahsyat. Jadi kita tak nak, ini musibah paling besar. Apabila hati terkunci daripada ayat-ayat Allah, inilah musibah paling besar. Itulah sikit tadabbur ni. Jadi apa tindakan kita? Kan? Jadi dia akan menyebabkan kita jadi bertindak respon. Saya tak nak macam ni lah. Kita pun tengok-tengok dah bunyi ingat dah. Balik ni tengok drama pun dah benci dah kot. Kan? Macam itulah kesan yang kita nak. Dia dulu kita apa dia? Layan semacam je, tak rasa bersalah langsung kan? Seronok je. Tapi hari ni dah kita dah berubah sikit dah. Dah mula dah terpelihara. Itulah kesan tadabbur yang kita nak. Baik. Jadi itulah tujuan kita datang hari ni. Nampak ayat ni ya? Inilah asas ayat yang kita buat ni. Sebab itulah kuliah saya mana-mana pun memang boleh ada kuliah lain. Tapi kalau kat masjid mana ni kita memang buat tadabbur sajalah. Senang. Biarlah kat mana pun. Sebab apa? Biar banyak-banyak buat macam ni. Sebab yang lain tu dah banyak dah. Ini kena tadabbur ni. Supaya dia jadi satu membumi, membudayakan tadabbur tu mudah-mudahan jadi mudah. Okey, satu Baik, sekarang ni kita masuk ayat yang kita patut bincang ni, surah Fatihah. Kita dah masuk surah Fatihah ayat yang terakhir, ayat 7. Dan kita akan pergi ke bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua. Ni saya padam balik.
Lepas ni boleh ayat tadi tu balik rumah tadabbur ayat tu je pun cukup dah kat keluarga. Pentingnya tadabbur. Kewajipan mentadabbur Quran. Boleh buat tajuk tu. Itu untuk bagi kesedaran dulu. Sebab orang tak nampak benda ni macam nak buat boleh, tak nak buat tak ada kan. Dia satu tuntutan besar untuk semua umat Islam. Okey, kita tengok ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah. Kita baca ayat yang ke-7 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan. Jadi kita minta pada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Iaitu jalan yang kita pilih. Kita nak Allah pilihkan untuk kita jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Yang ni yang kita nak tetapkan. Dan satu lagi jalan yang kita nak nafikan. Tak nak jalan ni. Apa dia? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penting dua benda ni, elemen dua benda ni. Sebab tu dalam kita punya syahadah ada tak dua ni? Tetapkan sesuatu dan tolak yang ni. Maknanya dia jelas fokus dalam apa yang dia nak pilih. Islam ajar kita macam tu. Fokus dan jelas dengan apa yang kita nak pilih. Begitu juga jalan ni, bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tengok, apa dia apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini proses ni penetapan. Penetapan. Kita nak tetapkan. Kita nak jalan apa? Jalan yang orang yang engkau telah beri nikmat. An'amta 'alaihim. Dan yang kedua, penafian. Tak nak yang ni. Jadi maknanya tak menunjukkan sikit pun tak boleh campur aduk di antara dua jalan ni. Yang ini kita kata apa? Ghairi. Ghairi ni maknanya nafi. Bukan. Ghairi al-maghdubi alaihim. Yang kedua, wala ad-dallin. Jadi kita nak jalan ni saja. Tak nak jalan yang ini. Kalau bercampur aduk dua ni, tak selamat juga. Kita kena pastikan kita betul-betul berada di atas jalan golongan yang Allah beri nikmat ni sahaja. Tanpa sikit pun ada tercemar dengan jalan golongan yang Allah murka dan golongan yang sesat. Jadi kita nak bincangkan golongan murka dan sesat ni macam mana supaya apa? Jalan yang kita minta ni tak dicemari. Jadi kita kena kenali dua golongan ni. Baru kita jelas-jelas tahu mana nak pilih. Jadi di sini golongan yang kita nak tetapkan, nak dapatkan ni, kita dah bincang dah. Apa dia punya ciri-ciri sifat dalaman dia? Sifat dalaman dia dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan yang Allah telah beri nikmat. Pertama kita kena buka dulu surah 19. Ciri dalaman dia mesti macam ni. Kita kena usahakan untuk capai ciri-ciri ni sedaya upaya kita. Ayat 58. Ni golongan yang Allah beri nikmat. Surah 19 ayat 58 tu.
Okey ya. Jumpa dah. Muka surat 309. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ni sini apa kata ulaika. Okey, sekarang kita tadabbur ulaika. Dalam Quran disebut ulaika, antaranya dia nak tunjukkan pengiktirafan ke satu benda tu. Mereka inilah ni, Allah tunjuk siap. Ulaika ni isim isyarah lil jamak, untuk ramai. Itu jauh. Ba'id Jadi daripada banyak-banyak ni dispesifikkan mereka inilah ciri-ciri, inilah golongannya. Jadi mereka inilah orang-orang yang Allah kata apa? Allah tunjukkan yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Dari kalangan siapa? Dari kalangan para nabi, daripada zuriat keturunan Nabi Adam. Siapa? Siapa keturunan Nabi Adam kat sini? Semua umur ni ramai ni. Jadi anak-anak cucu Nabi Adam yang betul-betul ikut Nabi Adam tu. Dan wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan juga daripada zuriat keturunan yang kami angkut bersama Nuh. Siapa pula? Keturunan Nabi Nuh. Ya, kita ni keturunan siapa? Nabi Nuh juga. Sebab lepas Nabi Nuh ada tak orang lain lagi kat kapal tu? Tak ada, semua dah lemah dah. Kan? Daripada Nabi Nuh itulah keluarnya lagi apa? Manusia tu kan. Sam, Ham, Yafis tu lah. Satu lagi dengan An ni dia tak ikut. Dia kata nak pergi kat bukit tu, dia pun tenggelam sekali. 3 ni je. Daripada sinilah akhirnya berkembang balik zuriat manusia ni. Okey. Jadi kita juga daripada yang termasuk di sini. Sebenarnya ada di atas kapal ni. Tapi siapa yang betul-betul ikut ajaran Nabi Nuh tu? Jadi siapa yang bersama bahtera Nabi Nuh, dia selamat. Itulah agama ni. Wa min zurriyyati Ibrahim, dan juga zuriat keturunan Nabi Ibrahim. Wa Israil, dan juga keturunan cucu anak cucu Nabi Ibrahim juga Israil. Dan wa mimman hadaina wajtabaina, dan daripada golongan yang kami telah berikan petunjuk dan kami telah pilih. Mereka ni kekal di atas petunjuk tu sampailah mereka meninggal dunia. Jadi semuanya ni golongannya Allah beri nikmat. Sekarang ni apa nikmat dia? Apa nikmat dia? Tengok, kat sini tak sebut lagi. Allah beritahu dulu golongan yang beri nikmat, dia kata zuriat Adam semua kan. Apa nikmat dia? Ada tak dalam ayat ni nikmat dia? Apa nikmat dia? Nikmat dia kita kena baca lepas tu. Inilah nikmat dia. Semua tadi tu, mereka ni semua, kenapa mereka dapat nikmat? Nikmat dia ayat lepas ni. Apa dia? Inilah nikmat dia. Iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Inilah nikmat dia. Semua mereka ni daripada dunia Adam sampai yang terakhir, sampai kita ini, nikmat dia ni nikmat yang tak akan dimiliki oleh sebarang orang. Nikmat bila baca ayat Allah,
Kharru sujjadan wa bukiya. Senang ke dapat? Kita dapat tak? Kita dapat ni? Belum tentu lagi. Banyak baca ayat macam ni? Ada? Tak. Nikmat ni sangat istimewa. Nampak tak? Inilah nikmat. Ada tak orang cakap makan, minum kat sini? Ada tak? Kenapa tak ada? Ada tak yang cakap nikmat harta benda apa semua dalam ni? Tak ada. Dalam Quran dia sebut harta benda fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tak sebut pun nikmat pun. Sekarang yang ni dalam ni lah kata an'amallahu alaihim. Apa dia nikmat dia? Bila baca ayat-ayat Allah, jiwa dia begitu terkesan sampailah dia menyungkur sujud dan dia boleh menangis dengan ayat-ayat Allah. Ini nikmat. Tapi ramai orang tak rasa ini nikmat dan dia tak rasa heran pun kalau tak dapat ni. Sedangkan siapa yang tak dapat ni, dia sedang terputus daripada nikmat Allah lah maknanya. Walaupun dia ada segedung emas. Tapi dia tak dapat nikmat ni, maka ibarat macam tak ada apa-apa nilai. Jadi sebab itu, inilah nikmat yang sebenar. Iman. Di sinilah iman maksud dia. Beriman kepada ayat-ayat Allah Ar-Rahman ni dengan sebenar-benarnya. Ini ciri utama dia. Yang kita nak. Inilah orang yang Allah beri nikmat. Jadi kita kena usahakanlah sampailah kita, diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita semua, bila dibaca ayat-ayat Ar-Rahman, apa dia? Mengalahkan semua-semua yang lain itulah. Tak ada lagi orang tu uji dengan benda lain melainkan dengan firman Allah. Jadi nak buat macam mana tu nak dapatkan nikmat ni? Apa usaha kita? Ya? Kena belajar sampai faham dia kan? Nombor satu. Dan kena mulazamah selalu. Bukan mudah tu kan? Susah. Dan kena rasakan ini satu yang sangat berharga. Okey. Yang ke seterusnya, Allah pecahkan lagi golongan ni yang dapat nikmat dalam surah 4. Kita tengok lagi surah 4 pula ya. An-Nisa. 2 ayat yang saya nak bagi ni untuk kita punya prinsip. Tadi ayat tadi tadabbur surah berapa? Ingat? 47 ayat 24. Balik ini buka balik. Sekarang ni 2 ayat ni saya bagi. Siapakah ciri-ciri utama orang bernikmat? Apa nikmat dia? Bila baca ayat-ayat Allah ni apa? Ya, jiwa dia terkesan. Okey? Yang pertama, surah 19 ayat 58. Yang kedua, surah 4 ayat 69. Jadi dia memberi kesan pula kepada tindakan. Ini ayat ni cerita tentang kesan dia, iman dia dulu. Iman dia bila baca ayat Allah lah meningkat macam ni. Dan yang kedua, membuahkan tindakan dia sentiasa usaha mentaati Allah dan Rasul. Ni. Taat. Sebagaimana 4 golongan tu siapa? Sifat taat ni seperti golongan yang tertinggi Nabi. Kedua, Siddiq. 3, syuhada. Yang keempat, salihin. Inilah nikmat sebenarnya. Nikmat yang hakiki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا.
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Kesan iman yang tadi tu, kharu sujadan wa bukiyah tu, tak ada apa yang boleh halang dia daripada dia nak mentaati Allah dan Rasul. Hatta dia kena ugut bunuh pun. Tak ada apa yang boleh halang dia. Kekuatan iman tadi terhasil daripada ni, hanya membuahkan ketaatan dia. Ni ayat ni. Sebab jadi kita jangan gembira. Kadang-kadang hari ni kita gembira sebab kita orang yang bukan ahlul Quran, dia nampak nikmat dari sudut lain. Betul tak? Alhamdulillah dia boleh bawa hasil yang banyak anak saya ni. Kaya, rumah besar. Kita tengok dia apa? Dua benda je. Inilah nikmat sebenar. Apa dia? Kalaupun dia ada semua tu, rupanya iman dia tak ada. Dan dia tengok solat pun tinggal-tinggal, tak lambat ke, tak heran pun tentang Quran. Kita kena sedih. Walaupun rumah macam hotel. Sebab apa? Hakikatnya itu bukan nikmat, itu istidraj. Nikmat sebenar ni lah dia. Sebab itulah hatta dalam Quran, orang yang Allah bagi nikmat antaranya siapa? Ashabul Kahfi tu dapat nikmat. Walaupun dia tak ada pun duduk dekat mana? Duduk dalam gua. Tapi itulah golongan nikmat. Sebab apa? Sebab dia dua ciri ni. Apa dia? Sebab dia ada iman dan taat. Dia keluar tu masuk gua sebab apa? Beriman kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Jaga akidah dia. Daripada dia nak, sedangkan dia sedang diburu, nak dibunuh kan. Tapi mereka berada dalam nikmat Allah. Jadi ingatlah sekarang ni, minda kita ni, Quran ajar kita tentang nikmat yang lebih jelas apa itu nikmat. Sedangkan yang lain tu boleh jadi sebagai apa? Istidraj. Kalau kita tak gunakan semua tadi, harta kita ke semua tu, di atas jalan nikmat yang sebenar, iaitu iman. Tak salah nak ambil semua tu. Nak cari harta, silakan. Tapi pastikan nikmat-nikmat itu kan disalurkan kepada nikmat yang hakiki, iaitu apa? Atas dasar apa gunakan semua tu? Iman dan ketaatan kepada Allah. Barulah nikmat yang ada tu semua bermakna. Kalau tidak, tak ada makna. Boleh faham tak? Itulah Quran ajar kita. Itulah Allah ajar kita. Memahami erti nikmat yang sebenar-benarnya. Yang hari ini manusia terpedaya dengan tu. Kan? Sebab tu ditegur dalam tengok dalam ayat ni balik. Jadi Allah kata apa? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka lah bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Dari kalangan siapa? Para Nabi. Senang tak hidup Nabi? Apa kerja Nabi? Para Nabi dia kerja buat apa? Cari kekayaan, hidup enjoy-enjoy, sibuk dengan apa? Inilah nikmat. Bahkan hidup dia apa? Kadang-kadang lebih apa? Lebih sulit daripada kita. Jauh lebih sukar daripada kita. Ni, tapi ini Allah kata orang yang Allah beri nikmat. Jadi kalau sifir nikmat kita tu kan macam sifir ahli dunia, rugilah kita. Kita kena ubah. Tanda nikmat bukan macam tu rupanya. Tanda nikmat yang sebenar ialah bila kita hidup di atas jalan Nabi yang bekerja keras dalam usaha dakwah. Dan yang kedua, wasiddiqin. Sama juga. Orang yang benar-benar membenarkan perjuangan Nabi. Siddiq. Dalam apa jua cabaran, dia tetap ikut je. Dan yang ketiga, wasyuhada. Dia sanggup apa? Sanggup total, dia kata kan, menghabiskan jiwa dia semua untuk apa? Bantu usaha Nabi tu. Dan yang ketiga, soleh. Apa dia? Dia lakukan segala kebaikan untuk menyokong perjuangan Nabi SAW. Sebab tu Nabi bagi tahu kita, kalau kita nak rasa cemburu, dua golongan ni je patut rasa cemburu. Apa dia? Tulis Nabi kata dalam hadis dia, tulis makna je lah. Disebutkan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh rasa cemburu melainkan kepada dua golongan. Please. Tidak boleh rasa cemburu melainkan kepada dua golongan ni. Golongan yang pertama, tidak boleh rasa cemburu melainkan kepada dua golongan ni saja. Golongan yang pertama, apa dia? Rajulun atahullahu Qur'anan. Seorang yang Allah berikan dia Al-Quran, ilmu tentang Quran. Seorang yang Allah berikan dia kelebihan Al-Quran ni. Okey? Seorang yang Allah berikan dia Quran pun cukuplah. Quran.
fa yu'allimuhun nas, lalu dia mengajarkan manusia, diajarkan kepada orang ramai. Ana al-laili wa ana an-nahar, siang dan malam. Itulah maknanya menunjukkan hidup dia sibuk buat benda tu. Dia ajarkan manusia siang dan malam. Ini orang ni kita patut cemburu. Yang kedua, dapat ya? Nombor satu apa tadi? Seorang yang Allah berikan dia Al-Quran, lalu dia ajarkan orang ramai manusia siang dan malam. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan, seorang yang Allah beri dia kelebihan harta. Quran tadi simbolik kepada kelebihan ilmu. Ini kelebihan harta. Dapat? Seorang yang Allah berikan dia kelebihan harta, fayunfiquhu, lalu dia menginfakkan hartanya fi sabilillah, pada jalan Allah, siang dan malam. Ni yang kedua, kita kena cemburu. Inilah dua golongan. Jadi, dan sifat dua ni ada pada empat ni. Nabiyyin, siddiqin, syuhada dan solehin. Empat-empat ni ada sifat tu dalam hadis tu. Dan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baik contoh tauladan, teman rapat yang patut kita ambil contoh dalam hidup kita. Okey, ni nikmat. Cuba tengok surah, satu lagi surah nak kaitkan dengan apa yang saya sebut tadi. Nikmat tu yang sebenar dengan nikmat yang palsu ni. Dalam surah 57 ayat 20. Ini yang manusia rasa ini semua nikmat, tapi rupanya tak. Surah 57 ayat 20. Ada 5 perkara tu yang manusia duk kejar dalam hidup dia, dan ini menyibukkan hidup dia. Ini memang menyebabkan dia busy. Apa perkara tu? 5 perkara. Surah 57 ayat 20. Betul tak? Dia busy 5 ni. Okey, daripada sini yang disangka nikmat. Ni yang disangka nikmat. Sedangkan nikmat sebenarnya bila dia boleh hidup dalam iman dan taat kepada Allah tu. Tapi yang manusia ramai yang sangka nikmat, surah 57 ayat 20. Akhirnya manusia sibuk urus 5 benda ni sejak dari kecil sampailah dia tua. Betul? Kita tengok ayat ni. Jadi Allah suruh kita belajar sampai kita sedar hakikat ini rugikan kita. Jangan macam ni. Sebab tu Allah mula dengan i'lam. I'lam ni apa? Belajar sungguh-sungguh. Belajar agama ni sungguh-sungguh. Belajar Quran ni sungguh-sungguh. Belajar ilmu Allah ni sungguh-sungguh. Sampailah kamu sedar hakikatnya. Cuba kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu maksudnya ni perintah fi'il amr. Terjemah dia apa? Ketahuilah kamu. Macam mana boleh tahu? Saya tanya balik. Terjemah dia ketahuilah kan? Macam mana boleh tahu? Macam mana kita tahu? Dah tahu belum? Proses nak tahu tu nama dia apa? Ya, itu maksud dia, belajar. Belajarlah sampai kamu jelas, kamu faham, kamu tahu. Sebenarnya, hakikatnya, innamal hayatud dunya. Dunia ni kalau kamu duk sibukkan ini saja, dia hanya berkisar 5 benda ni je. Dan benda ni akhirnya apa? Dia hilang macam tu je. Sebab tu Allah kata apa? Annamal hayatud dunya. Pertama apa? Ni peringkat umur kita sebenarnya. Kita ada 5 peringkat cita-cita. Masa kecil dulu suka apa? Apa dalam fikiran? Main je. Tak dapat main, nangis. Kan? Tapi ada manusia yang luar biasa. Yang mana dia masa kecil lagi, dia tak ni. Dia telah dapat hidayah Allah dah. Hebat. Siapa? Dia ada buku dia kadang-kadang. Kadang seorang orang suka baca. 40. Imam apa tu? Imam Nawawi hadis 40 tu kan. Yang Arba'in Nawawi tu dia menangis pula sebab apa? Dia masa kecil umur dia 6 tahun dia menangis sebab orang ajak dia main. Dia nak belajar. Dia nak belajar kitab. Orang ajak dia main pula dia menangis. Terbalik. Dia luar biasa anak kecil tu. Kita hari ni pula tak dapat gadget. Terbalik. Jadi kita kena betulkan balik keadaan ni. Dah rosak balik ni. Ini generasi yang tu nanti akan membesar. Dia akan jadi pemimpin pula. Kita semua dah tak ada. Agak-agak masyarakat macam tu jadi apa? Boleh fikir tak? Kan? Hilang semua nanti. Auzubillah. Betul kita kena betulkan. Betul yang ini semua yang kat sini belajar ni untuk mendokong lah kan. Yang kecil-kecil ni bantu buat sesuatu supaya apa? Keadaan dapat diperbetulkan dengan hidayah daripada Allah ni. Bukan dengan akal kita sendiri. Kita tak mampu. Melainkan dengan bantuan Allah. Nabi dapat tak betulkan masyarakat Jahiliyah Arab tanpa bantuan Allah? Nabi duduk dengan mereka 40 tahun. Dapat tak selesaikan masalah syirik depan mata Nabi tu? Tak. Lepas 40 tahun Nabi berjaya buat. Dalam 23 tahun je. Betul tak? Atas bantuan apa? Allah bantu melalui siapa? Wahyu. Quran. Tapi kita tinggalkan bantuan Allah kat Rasul dulu ni. Kita tinggalkan. Agak masalah kita boleh selesai ke? Boleh selesai? Tak boleh. Kalau kita tinggalkan bantuan yang Allah salurkan dekat Nabi dulu ni, kita tinggalkan dengan sangkaan kita boleh selesaikan masalah. Mustahil tak selesai. Sekarang kita kena balik pada ni. Itu usaha kita. Ni cakap semangatlah kan. Ya macam itulah. Kita kena perkasakan. Baik. Jadi sekarang Allah kata apa? Ketahuilah kamu belajar sampai kamu jelas bahawasanya pertama fasa hidup pertama manusia ni la'ibun. Yang kedua lahwun, dah masuk besar sikit. Main-main ni mainan pun anak patut kecil pun dia pun dah malu nak main dah. Dia nak apa sekarang? Dia nak dengar lagu, nak berhibur kan? Hiburan, lahwun. Dia mula dah ada tu. Betul? Ini proses ahli dunia punya proses. Ketiga wazinah. Apa tu? Dah mula dah kan. Mana boleh keluar-keluar ni. Muka pun dia nak kena. Tak boleh sebarangan dah. Pandai dah cari apa? Ya. Semua ni bukan nak tunjuk pengharaman benda ni. Tak. Ini adalah satu naluri lumrah dunia. Tapi Allah nak kata jangan kita menjadikan ni matlamat dia. Itu je masalah dia. Jangan jadikan ini semua matlamat. Hari ni yang ni je matlamat. 5 ni. Yang keempat wa tafakhurum bainakum. Ini bila dah ada kerja. Jadi tadi umur 1 hingga 6 tahun. Kemudian daripada 7 tahun sampailah 15 tahun. Kan? Main, hiburan. 16 tahun sampailah 21 tahun tadi. Apa dia? Zina. Dia suka berhias-hias ni kan? Kemudian dia dah masuk ke alam apa?
Alam kerjaya dah ada kerja. Jadi masing-masing duk cerita apa? Berbangga dengan pencapaian masing-masing. Saya dah dapat itu, saya dapat ini. Wa tafakhuru bainakum. Memanglah itulah busy dia, kan? Kalau jumpa dia nanti dia nak bawa apa? Kurang-kurang dah ada kereta yang up sikit. Itulah yang manusia disibuk ni. Wa tafakhuru bainakum. Saling berbangga-bangga dengan pencapaian masing-masing. Proses ni berlaku dan berlaku sampailah alam seterusnya tua, kan? Kahwinan dan tua ni habis tak? Habis tak kesibukan ni? Tak habis lagi. Wa takatsurum bainakum fil amwali wal aulad. Takasur maknanya apa? Daripada perkataan kasura. Kasura banyak. Bila takasur, saling menghimpun-himpun, masing-masing duk kumpul lagi. Padahal dia dah nak mati dah. Jadi sekarang ni, benda ni selesai ke tak selesai proses ni? Bila orang tu jahil? Tak. Sibuk je. Yang ni tak faham-faham lagi. Tapi dia rasakan, ini kewajipan dia ni. Tak, sebenarnya ini adalah satu bentuk halangan punca kepada dia tadi daripada mentadabbur Al-Quran. Itu tadi Allah tanya, apa masalah kamu ni? Kamu masih sibuk dengan 5 ni. Jadi Allah tanya balik kita. Sebab itu Allah buat ibarat dalam ayat ni apa? Semua 5 benda tu, semua 5 benda yang kamu duk kan? Kejar tu tadi, kama sali ghaisin. Dia umpama hujan lebat. A'jabal kuffara nabatu, yang menjadikan orang-orang yang menanam benih tadi tu merasa kagum. Hasil dia akan perolehi nanti ni. Jadi semua ni sangkaan orang, dia rasa benda ni boleh menyelamatkan dia, kan? Sempurnakan kehidupan dia. Itu semua adalah Allah ibaratkan macam ni. Hujan lebat yang kagumkan petani. Summa yahiju, lalu akhirnya apa? Dia sendiri layu. Lalu tarahu musfarran, engkau melihat ia kekuningan tanaman tersebut. Summa yakunu hutama, lalu dia menjadi hancur. Ni siapa ni? 2, satu tanaman tu, satu lagi orang tu sendiri yang dia duk pulun 5 benda ni, dia sendiri rupanya layu, dia sendiri yang akan hancur. Benda tu tinggal dia yang hilang. Tak dapat juga apa yang dikejar. Akhirnya apa yang ditemui? Masih ending nanti. Ending dia. Ni ayat. Wa fil akhir. Akhir apa? In the end. In the end of the story. Kan? Dia kata. Wa fil akhirah tu bahasa Inggeris dia apa? In the end of the story of life dia, apa yang dia nampak? Azabun syadid. Itu yang dia nampak. Tadi bukan main jaga semua tu. Ingatkan kan? Rupanya in the end of story life dia tu, dia nampak apa yang dia dapat lepas dia mati? Azab yang sangat dahsyat sedang menunggu dia. Itu satu. Kemudian kalau dia okey, apa dia nampak? Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Keampunan Allah dan keredaannya. Dan itulah hakikat dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia melainkan apa dia? Tipu daya yang palsu ni, yang memperdayakan. Sebab tu Allah suruh kita kejar apa? Kejar bukan azabun syadid tu. Maghfirah. Tengok ayat 21 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'aradis samai wal ardh. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu maksudnya, sabik ni saling wasari'u, berlumba-lumba kan, bersegera kan. Sabik apa? Sabik ni mana? Saling mendahului. Sekejap di depan. Saling mendahului tu. Fight lah, fight. Fight untuk dapat apa?
keampunan Allah. Keampunan Allah. Keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang arduha, luas syurga itu ka'ardi samai wal ard. Seperti luas langit dan bumi. Jadi hari ni kat dunia kan, saya ada tanah, berapa banyak tanah? 150 ekar. Kalau kat syurga nanti saya ada tanah, berapa luas tanah? Langit dan bumi saya punya. Tak nak kerja yang ni? Ada tak boleh claim kat dunia macam tu? Tak ada. Tak ada. Ini nikmat besar yang Allah suruh kita kejar. Dan disediakan untuk siapa? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Disediakan untuk orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya sahaja, bukan semua. Sebab itulah daripada ayat ni lah kita baca, faham tak maksud nikmat? Kenapa Allah tak sebut pun nikmat rezeki tadi semua dalam ayat ni? Orang yang belum nikmat yang sebenar ialah bila kita boleh dapat sesuatu menambahkan iman dan taat kita kepada Allah. Itulah nikmat. Lagi banyak Allah bagi kita dan menambahkan iman dan taat kita, maka kita sedar itulah nikmat. Sepatutnya macam tu. Jadi sekarang kita kena takut kan, apa ni? Siapa dapat projek ke kan? Tiba-tiba rupanya projek tu dia kena fikir menambahkan iman dan taat dia ke ataupun menyibukkan dia. Maka dia kena rasa takut. Ada masalah tu. Sebab apa? Itu bukan nikmat. Itu jadi apa? Istidraj. Nikmat dua ni. Dua inilah nikmat. Kamu ada semua benda, sedangkan siapa yang ada semua benda dalam hidup dia? Qarun. Kalaulah kita ukur nikmat atas itu, kita sama macam Qarun. Qarun lagi banyak daripada kita. Segala harta Qarun semua dia punya. Kan? Tapi dia tak dapat iman dan ketaatan kepada Allah. Maka dia sedang dapat nikmat ke tak? Tak. Kita kena tengok anak kita sekarang ni. Dia ada semua. Kereta ke besar ke apa ke semua ada. Pangkat pun besar. Tengok. Ukuran dia apa iman dia? Nikmat dia dapat? Dia beriman dan taat Allah sungguh-sungguh ke tak? Bagaimana hubungan dia dengan Quran ni? Secocok tak dengan apa yang kita belajar ni ke tak? Maka ketika itu kita kena imbang. Dia belum dapat nikmat. Kita kena salurkan nikmat yang hakiki kepada dia. Itu kerja kita. Sebab ini nikmat sebenar Allah sebut yang ni. Inilah menyempurnakan semua nikmat yang ada ni. Tidak dia jadi sia-sia. Na'udzubillah. Kita tak nak. Sebab itu macam itulah tadabbur dia. Jadi Allah kata apa? Zalika fadlullahu yu'tihi may yasha. Inilah kurniaan Allah yang sebenarnya yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki, iaitu keimanan tadi, dapat syurga akhirnya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah pemilik kurniaan yang agung. Macam mana? Okey. Boleh faham maksud nikmat sebenar yang sekarang ni kita nak bina kerangka minda kita, set balik minda kita tentang nikmat ni lah nikmat. Jadi lepas ni kita kena, ya Allah, selama ni nikmat yang Allah bagi kat kita semua tu, yang kita rasa itu nikmat, benar-benar dia dah nikmat sebenar ke tak? Belum lagi bila kita tak salurkan kepada apa? Ni, jalan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Jadi kita kena baiki balik. Okey. Macam mana kaki semua okey? Sambil-sambil tu saya tengok semua duduk kaki ni. Nikmat tak? Nikmat? InsyaAllah nikmat. Allah kafarah kita punya macam-macam. InsyaAllah. Mudah-mudahan ditukar jadi nikmat. Ditukar jadi nikmat. Dia semua. Jangan masam sangat muka ni. Senyum sikit. Okey. Habislah bab orang yang diberi nikmat. Saya nak kita faham. Jadi saya bagi 3 ayat ni. Ayat berapa? Surah ni ni nikmat iman. Taatan. Dan ini orang yang sangka ni nikmat, bukan. Sampai ayat berapa? 21 yang kita nak kejar ni, kejar keampunan Allah. Pastikan semua yang Allah berikan kita tu menjadi sebab kita dapat keampunan Allah. Allah bagi kita kekayaan, rezeki. Orang lain tak dapat, kita usaha dapat. Projek kita berjaya. Pastikan semua tu menjadi sebab kita dapat keampunan Allah. Jangan bertambah murka Allah dah. Jadi jalannya apa? Gunakan pada jalan Allah semua tu. Barulah nikmat tu benar-benar jadi nikmat. Okey. Jadi kita nak tetapkan sekarang ni kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah maksud dia. Jadi kita kena usaha untuk jadi golongan ni sekarang. Dan kita nak bincang sikit yang ni. Siapakah golongan yang kita tak nak jadi? Ada 2 golongan. Jadi dipecahkan 2. Okey.
Dua golongan yang kita nafi tak nak jadi. Golongan yang rugi ya. Ni golongan saya sebut, saya tulis golongan yang rugi, yang kita tak nak jadi. Jadi terbahagi kepada berapa? Dua. Pertama, al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Dan yang kedua, ad-dallin. Ad-dallin Jadi perkataan al-maghdubi ini merujuk pada yang dimurkai Allah. Golongan yang dimurkai Allah. Istilah dia saya tulis sikit. Siapakah golongan yang dimurkai Allah ni? Dalam tafsiran lah. Perlu ambil yang ni ya. Iaitu siapakah mereka? Saya ambil dalam tafsir daripada Al-Khudair Gharib Al-Quran Al-Khudair. Dia beritahu siapakah Al-Maghdubi ni, ringkaskan Al-Yahud. Al-Yahud. Nampak agak merah Nampak? Al-Yahud. Al-Yahud wa man syabahahum fi tarki al-ilmi tarkil amali fi tarkil amali bil ilmi. Siapakah al-maghdubi alaihim? Kita baca. Siapakah al-maghdubi alaihim? Kita baca al-yahudu wa man syabahahum fi tarkil amali bil ilm. Orang yang dimurkai Allah ni siapa? Yahudi lah. Dan sesiapa sahaja yang menyerupai perangai dia, yang menyerupai mereka pada apa? Pada perkara apa? Pada meninggalkan beramal dengan ilmu yang dia ada. Okey. Pada meninggalkan amalan dengan ilmu atau kelebihan. Ilmu ni juga rujuk pada dia ada kelebihan lah. Orang lain tak ada. Ilmu ni satu kelebihan pada seseorang. Seorang yang berilmu, maka dia memiliki kelebihan yang berbanding dengan orang yang tidak ada ilmu. Sebab itulah dia luas makna dia. Jadi maksudnya ada Yahudi, ini contoh golongan yang Allah tinggalkan supaya dia nampak realistik. Bila Quran cerita kan, Quran cerita kaum Samud, kita hanya nampak dia punya peninggalan. Sikap dia kita tak nampak keburukan dia kan. Tapi Quran cerita macam mana mereka ni. Tapi Allah sengaja tinggalkan dua kelompok ni je. Yang mana supaya dia nampak realiti. Apa yang Quran sebut sama dengan apa yang kita nampak. Dan ya, akhirnya lagi jelas. Dia ada teori dan baru kita clear. Oh, perangai dia macam tu. Ya, itulah dia. Siapakah kaum yang Allah tak azab, tak binasakan generasi dia, dan melainkan Allah tinggalkan untuk jadi tauladan kita supaya kita tak ikut jalan dia? Dua je. Yahudi dan Nasara. Sebab itulah para ulama sebut al-maghdubi alaihim al-yahud. Dan dia relate kita boleh tengok. Tapi ingat, bukan makna mereka saja secara khusus. Siapa saja yang sikap sama macam mereka termasuk nanti dengan mereka. Walaupun kita kutuk-kutuk dia. Tapi rupanya perangai pun ada sebagainya sama. Rupanya sama je macam dia. Walaupun bukan pakai pakaian macam dia. Jadi kita ingat, dalam hal ni dia tak terikat pada
rupa ataupun labeling, tak. Dia lebih kepada sifat, ciri-ciri, pegangan dan juga tindakan kita. Perangai sama, tindakan sama, amalan sama, itulah dia. Jadi apa dia? Iaitu dia meninggalkan beramal dengan ilmu yang dia ada. Siapa saja yang buat macam ni, dibimbangi termasuk kalangan orang yang dimurkai Allah. Okey. Sebab itu dia ada 3 perkara lah berkaitan dengan ni, saya nak pecahkan. Kita ni manusia ni dia ada kelebihan, sekurang-kurangnya Allah bagi kelebihan 3 ni. Pertama, Allah bagi ilmu. Ada orang Allah bagi dia dengan ilmu, dia dapat apa? Kuasa. Dia memimpin orang lain. Yang ketiga, harta. Siapa yang ada 3 ni Allah bagi kat dia. Ini kelebihan yang tak ada pada orang lain dan sepatutnya dia beramal sesuai pada jalan Allah, tapi dia buat apa? Dia khianat, dia selewengkan. Maka inilah orang yang Allah murka. Seharusnya dengan benda yang dia ada kelebihan ni, dia memberi manfaat pada orang lain. Tapi rupanya dia buat apa? Dia merosakkan orang lain sehingga orang lain juga jadi golongan ni. Jadi punca ad-dhalin mana lagi ramai? Ad-dhalin ke al-maghdubi? Orang yang Allah murka dengan orang yang sesat, mana lebih ramai? Sesat. Kenapa sesat lebih ramai? Ya, jadi punca orang ramai jadi sesat, apa punca? Sebab golongan ni lah. Golongan ni golongan yang dapat amanah yang tak ada orang lain. Orang dia ada ilmu. Dengan amanah ilmu sepatutnya dia ajar orang kan. Dia jelaskan, jangan sembunyikan. Tapi dia sembunyikan. Maka sebab tu dia layak untuk apa? Dia bukan saja sesat ni, dia sendiri sesat. Tapi bahkan dia dimukai Allah. Dia lebih daripada ni tahap dia. Allah marah sampai. Sebab itu ini bahasa siapa? Yahudi yang berlaku ni, ilmu. Sebab itu kita tengok dalam surah ni, perangai dia, Allah sebut dalam surah 2 ayat 79. Kita sebut ni, istilah ni ulama yang khianat. Khianat. Dia buat apa? Dia menyembunyikan ilmu. Bahkan dia menyeleweng, dia ubah. Dan akhirnya dengan perbuatan dia, ramai orang sesat sebab dia. Ramai orang tak peluang dapat tahu kebenaran sebab angkara dia. Sepatutnya dia yang sampaikan, dia pula pergi sembunyi dan dia ubah. Maka penyebab orang ni sesat sebab dia. Maka dia ni dimukai Allah orang macam ni. Cuba buka surah 2 ayat 79. Kita sentuh satu ni dulu lah. Kuasa dan harta tu kita asingkan nanti. Kita akan buat minggu akan datang. Okey, jumpa. Muka surat berapa? 11. 12. 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا
مما يكسبون. Allah sebutkan ini tentang mereka tulis. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kerana mereka dakwa ini adalah dari sisi Allah, ajaran Allah, supaya mereka dapat menjual apa yang mereka buat tu dengan harga yang murah. Mereka menggadaikan akhirat demi untuk dapat dunia. Maka fawailul lahum mimma katabas aydihim, celakalah bagi mereka daripada apa yang telah tulis oleh tangan-tangan mereka, dan celaka daripada apa yang mereka usahakan. Ini cerita tentang siapa? Ulama Bani Israel yang banyak akhirnya menyembunyikan isi kandungan kitab mereka dahulu, untuk dapatkan habuan dunia. Seterusnya dalam surah 3 pula, ayat yang ke-78. Tadi dari segi bentuk apa? Tulisan. Yang ini dari segi ucapan dia. Dalam surah 3 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jap. Saya beri. Muka surat 60, ayat atas sekali. Semua dah jumpa? Alhamdulillah. Wa in minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya dari kalangan mereka ini, Yahudi ini, benar-benar ada satu kelompok yang mereka apa? Yalwun apa? Yalwun ni dia memutarbelitkan dia punya perbicaraan dia, ucapan dia tu. Lisan dia, lidah dia, bil kitabi, tentang kitab mereka sendiri. Litahsabu minal kitab, supaya kamu menyangka ia ada dalam daripada kitab tersebut. Wa ma huwa minal kitab, sedangkan tidak ada dalam tu, disembunyikan. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka dakwa ini adalah dari sisi Allah. Allah ajar ni, Allah yang suruh buat ni. Wa ma huwa min indillah, sedangkan ia bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib, dan mereka menyatakan ke atas Allah benda yang bohong. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu mereka sedang berbohong. Mereka mencampur adukkan antara hak dan batil. Sebab tu Allah tegur mereka ni dalam surah 2 ayat 44 pula. Surah 2 ayat 44. Muka surat awal tu. Surah 2 ayat 44, muka surat apa? 6. 6 ke 8? 7. Dua ayat 40.
Bukan. Ayat berapa tu? Ayat atas sikit ayat apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Ayat 43. 43. Kan. Muka surat yang sama ayat 43. Allah kata apa? Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukkan antara hak dan batil. Sedangkan kamu mengetahui. Ta'lamun tu rujuk pada siapa tu? Dia sebut orang yang kamu tahu, maknanya dia adalah orang yang berpengetahuan. Itulah sebut ulama. Ayat ni dituju kepada golongan tu. Golongan yang tahu tapi dia sembunyikan. Sebab itu Allah melaknat golongan ni sebagaimana sambung lagi dalam surah 3, surah 2. Ayat surah 2 Tadi dah jumpa surah 2 ayat 40 apa? 42 Atamurun bukan. Wala talbisul haqqa bil batil ayat berapa? 43 ke 42? 2. Okey. Sekarang ni kita nak buka satu lagi. Surah 2 ayat 174. Akibat daripada ni, mereka di dunia memang disukai ramai. Kita kata kan, sebab berjaya menarik menipu orang ni. Jadi orang terpedaya dengan dia. Tapi rupanya mereka sedang buat apa? Di akhirat nanti inilah kesan yang berlaku pada dia. Dalam ayat 174 surah Al-Baqarah kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaik Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nari. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan. Siapa ni? Orang-orang yang berilmu lah. Yang mereka sembunyikan apa dia? Apa yang Allah turunkan daripada kitab ni. Supaya orang tak tahu. Kalau orang tahu ni orang pandai susah pula. Jadi sembunyikan. Dan demikian apa? Kerana mereka nak menjual dengannya harga yang murah. Nak dapat kehabuan dunia. Jadi mereka ini sebenarnya ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidaklah apa yang mereka dapat hasil habuan tadi itu, sebenarnya mereka sedang masukkan perut mereka dengan api neraka. Dan kesan dia di akhirat apa? Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Bayangkan, hari kiamat Allah langsung tak nak bicara dengan dia. Kiamat nanti nak cari siapa? Kita nak pertolongan, siapa yang boleh tolong? Allah tak berkenankan siapa bercakap melainkan dengan izin dia nanti kan. Jadi bayangkan kalau kita duduk rumah pun mak kita tak nak cakap pun kita dah susah dah. Kan? Habis kita. Apatah lagi kat sini. Di akhirat nanti. Dan wala yuzakkihim. Dan Allah tak akan bersihkan dia daripada dosa. Walahum azabun alim. Dan dia akan dapat azab yang amat pedih. Kenapa alim? Antaranya azab alim ni tak sama dengan azim. Sebab dia orang-orang termasuk golongan yang berada di kerak neraka. Orang munafik Yahudi. Azab dia paling dahsyat sekali dia akan dapat. Auzubillah min zalik. Jadi ini tentang ilmu. Inilah golongan, satu contoh golongan orang yang dimurkai. Dia ada ilmu tapi dia seleh. Di antaranya dia sembunyikan ataupun dia mengubah, menyeleweng dia. Sembunyilah tu sebenarnya.
Jadi ni penting untuk kita. Sebab itulah tugas kita semua juga. Kadang-kadang jelah kita semua dah ada tahu ni benda ni. Nabi arahkan kita, bila kita tahu kita jangan simpan, sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sebab ilmu adalah amanah. Sama macam kuasa ni, nanti kita tengok kita akan bincang kuasa dan kita akan bincang tentang harta. Semua ni berkaitan dengan amanah yang dikhianati. Maka ketika itu Allah murka tak orang macam ni? Allah murka lah. Orang lain tak dapat apa yang dia dapat, tapi dia khianat. Allah bagi dia ilmu, orang lain tak dapat. Allah bagi kelebihan, dia ada upaya untuk belajar ni. Sepatutnya dia dapat amanah ni, dia bantu orang, tapi dia tak buat. Patut tak dia dimukai Allah? Patut. Allah bagi dia kuasa, kepimpinan, tapi dia khianat, dia zalimi orang. Patut tak Allah murka kat dia? Patut. Allah bagi dia harta, orang lain tak ada. Sepatutnya dia tolong orang. Patut tak Allah khianat kalau dia tak buat? Allah khianat. Allah murka kat dia. Itulah tiga ni lah jelas. Siapakah golongan yang dimurka? Nanti kita akan tengok lagi sedikit seterusnya tentang kuasa. Ni tadi ayat berapa tadi? Last tadi surah 2174 2174. Berah Itu ni bahagian pertama lah, golongan yang dimurkai. Nanti kita sambung yang ni terus Kita sekarang bincang apa ni? Kelas kita nanti insya-Allah golongan yang rugi. Siapakah golongan yang kita tak nak jadi ni? Kita nak faham dia punya ciri-ciri supaya kita tak ada sifat macam ni. Kadang-kadang kita perasan bila kita tak tahu benda tu. Lepas tu kita kena tahu keburukan supaya kita boleh hindarkan dia. Sekarang ni kita dah tahu dah ciri-ciri nikmat yang kita nak. Kan? Tapi kita tak nak yang ni. Supaya dia tak bercampur. Yang ini akan mencemarkan ni. Lepas tu kita tak nak jadi golongan ni. InsyaAllah nanti kita bincang golongan yang dimurkai yang ke berapa? Yang kedua Yang kedua. Pasti insya-Allah. Okey. Qul qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk kami di Semak Quran, saya nak bagi tahu sikitlah, iklan sikit. Setiap Jumaat kami ni dekat Simpang Lawin tu dia ada bagi makan dekat orang-orang lah, senang siapa-siapa ibu tunggal. Dan kami ada buat kelas-kelas untuk ibu tunggal semua juga. Jadi siapa-siapa yang berkemampuan nak bersama-sama mendapat apa dia jariah lah untuk bantu golongan-golongan ni supaya kita nak buat apa? Nak ajar mereka Quran. Untuk yang orang ni, untuk ajar Quran daripada asas. Terjemahan. Sebab kita ada modul tu. Sebab Quran dia ada modul terjemahan Quran. Jadi siapa-siapa yang minat nak join untuk lebih faham bahasa Arab yang mudah, bolehlah PM saya ke, bagi tahu saya ke, ataupun boleh call. Nanti saya bagi tahulah nombor-nombor iklan tu pada Haji Rani kot Usman. Dekat je dekat Simpang Lawin tu lah. Hari Jumaat kita ada infak makanan. Yang kelas saya tu hari Sabtu, tapi tu kelas hadis. Di sanalah. Tapi untuk kelas-kelas modul-modul ni yang khas kan, kita belajar bahasa Arab. Bukan ni tadabbur. Ini kita taklah tadabbur sangat, tapi kita belajar teknikal bahasa tu. Jadi detail lagi lah tentang bahasa lah. So mudah-mudahan semua baca Quran boleh terjemah. Maknanya kita baca dalam Quran, baca dalam solat pun, kita dah boleh, imam baca kita dengar, kita dah boleh faham makna dia apa. Dah boleh tangkap sikit-sikit. Secara mudah. Itulah yang kita ajar di situ. Kita ajar daripada peringkat kecil lagi. Tapi tak ada masalah kalau dah berumur pun masuk boleh je. Tak ada masalah Okey, aku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.